ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله, iaitu kita menyambung kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, iaitu pada muka surat 9. Pada muka surat 9. Muka surat 9 iaitu baris yang ketiga. Takwa itu terbahagi kepada dua. Nombor 3 lah, baris nombor 3. Jumpa tak? Jumpa tak? Qala yang Jawi muka surat 10. Yang Jawi muka surat 10. Ya. Iaitu 3 baris daripada bawah. Jumpa tak? Dan takwa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan takwa itu terbahagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni meninggalkan kemaksiatan. Maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan ringkasnya. Baik. Yakni iaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu menyebutkan dua pembahagian bagi takwa dan menyebutkan dan mensyarahkan kedua-dua bahagian. Pernah satu hari turun ayat Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bacakan kepada sahabat, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iaitu ada satu ayat Al-Quran yang mana turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi baca kepada sahabat yang menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yakni takwa yang sempurna. Ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa kepada Allah Ta'ala dengan yang paling sebenar. Takwa kepada Allah Ta'ala dengan takwa yang paling sempurna. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Makna kata tidak ada sebarang kekurangan. Kalau kita sembahyang ni tuan-tuan, tak ada sebarang kekurangan. Fardu cukup, sunat pun lengkap. Cukup belaka? Tak ada sebarang kekurangan. Itulah takwa, sebenar-benar takwa. Maka sahabat pun bangun, lalu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyum minna yutiqu dhalika ya Rasulullah, dan siapakah yang mampu ya Rasulullah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya? Ini apa? Susah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala minta daripada kami, manusia yang lemah, untuk bertakwa dengan takwa yang paling sempurna. Maka ketika itu dia turunlah ayat yang kedua, yang mana apa? Menasahkan ataupun mentabyinkan makna ayat yang pertama, fattaqullaha mastata'tum. Turun pula ayat yang kedua, yang Allah Ta'ala menyebutkan, takwalah kepada Allah Ta'ala mastata'tum, atas qadaran yang kamu mampu. Atas qadaran apa? Yang kamu mampu. Sebab itu dalam Quran sebut, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tidak akan memberatkan kita melainkan atas qadar kemampuan kita. Tidak, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Hei Tuhan, jangan beratkan kami dengan perkara yang tak mampu kami tanggung. Maka fattaqullaha mastata'tum bermakna dia, bertakwalah kamu kepada Allah dengan qadaran yang kamu mampu. Daripada sini tuan-tuan, takwa itu kata para alim ulama, iaitu maknanya ialah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Taqwa dengan arti kata imtithalul awamir, makna kata menjunjung perintah Allah,
Makna apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita lakukan. Hadha huwa makna taqwa. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Seumpama dia Allah Ta'ala suruh semayang, wa aqimus salah, semayang 5 waktu, kita semayang. Kemudian wa atuz zakah, bagi zakat, kita bayar zakat. Wa hajjul bait, kemudian dia suruh buat haji, kita buat. Semua yang Allah Ta'ala suruh kita buat belaka. Itu makna taqwa yang pertama. Ada pun makna yang kedua, iaitu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa dia? Iaitu apa yang Allah Ta'ala haramkan atas kita dan kita tidak lakukan. Apa yang Allah Ta'ala tegah, kita tak buat. Mana? Minum arak, Allah Ta'ala tegah, kita tak buat. Makan benda yang haram, Allah Ta'ala tegah, kita tak buat. Semua ni, faham tak? Erti bagi taqwa. Maka seseorang yang disebut sebagai muttaqin, orang yang bertakwa, ialah apabila ada kedua-dua ini, iaitu menjunjung perintah Allah dan meninggalkan segala larangan yang disuruh oleh Allah, larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya tentang dua-dua perkara ini, tuan-tuan, apakah perkara yang boleh seseorang itu melakukan, menjunjung perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah? Kalau orang tanya dia, apakah rahsia? Rahsia untuk apa yang Allah Ta'ala suruh, kita buat belaka. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, tinggal belaka. Apakah rahsia dia? Kalau orang tanya tuan-tuan lah, macam mana? Bagaimana nak junjung segala perintah dan bagaimana untuk jauhi larangan Allah? Dia soalan dia umum, jadi jawapan dia boleh banyak. Jawab soalan dia umum. Macam mana? Yang ni kena apa? Kena baca wirid ke? Kena banyak berzikir ke? Bila banyak berzikir, automatik badan jadi apa? Jadi kuat ke untuk buat ibadat? Ni cuba tuan-tuan jawab. Cikgu, agak-agak ni tembak juga soalan dia umum. Zikir. Lagi? Benar? Ni apa? Orang tanya kita, macam mana nak boleh junjung segala perintah Allah? Yang kedua apa? Menjauhi larangan Allah. Soalan dia terlalu umum dan jawapan dia pun boleh banyak. Tetapi apa jawapan yang paling terbaik? Wasta'inu bis sabri was salah. Iaitu dia, kedua-dua ini dilakukan dengan apa? Bagaimana nak dilakukan? Jawapannya bis sabr, iaitu dengan kesabaran. Wa mujahadatin nafs, dan melawan hawa nafsu. Kerana apa? Kerana yang menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, Allah Ta'ala letak pada diri kita ada satu namanya syahwat. Kita manusia ni Allah Ta'ala letak satu benda nama dia syahwat. Allah Ta'ala letak pada diri kita aqlun wa syahwah, akal dan syahwat. Akal berfikir, syahwat apa? Keinginan. Kalau malaikat, Allah Ta'ala letak akal. Malaikat apa nama? Ajsamun lahum uqul, jisim yang ada akal. Malaikat ada akal, ada akal. Tapi ada tak syahwat? Ada tak syahwat? Tak ada. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dan lakukan semua yang Allah Ta'ala suruh. Kalau Allah Ta'ala suruh rokok sepanjang hidup, rokoklah dia sepanjang hidup. Kalau sujud, sujudlah. Adapun binatang, maka tidak ada bagi mereka itu akal, tetapi ada apa? Syahwat. Adapun manusia, maka pertengahan di antara dua, di antara makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling rendah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia pada sebaik-baik kejadian. Apa dia? Iaitu ada bagi mereka itu akal dan ada bagi mereka itu syahwat. Apa makna syahwat? Samihi syahwatal mukhalafah. Syahwat apa? Syahwat suka berbantah, suka melawan. Faham tak? Makna kata, kita ada anak, selalunya Allah Ta'ala jadikan tabiat manusia, bila kita ayat A, dia mungkin nak buat B. Itu asal mudah. Bila kita suruh kata buat A,
dalam hujung hati dia apa? Dia nak buat apa? B dan C. Orang panggil apa? Agah. Isami syahwatul mukhalafah. Syahwat apa? Syahwat untuk melawan. Melawan apa? Hukum yang ditetapkan sama ada oleh Allah atau oleh manusia. Kerana manusia memang suka melawan. Faham tak? Dia tak suka apa ikut dengan cakap orang. Seronok tak kalau orang tegur kita? Yang bil fitrah, orang mari jumpa kita dan tegur kita. Suka tak? Selalunya manusia dia ada ego dia. Dan dia apa? Kalau boleh apa? Dia tak mau terima apa? Apa-apa nasihat. Secara fitrah. Faham tak? Mana dia orang duk tegur, dia jadi macam buat pandai lah dia ni. Ya bah. Syahwatul mukhalafah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha apabila baca ayat Quran, waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'ashan. Apabila dia baca ayat Quran, Sayyidina Aisyah baca waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam pakaian. Yang ni malam pakaian. Ni malam untuk apa? Untuk berehat. Malam Allah tak jadikan untuk rehat. Kemudian pada pagi untuk apa? Kehidupan. Ma'asyan, yang ni kehidupan. Untuk apa? Mencari rezeki. Berapa ramai daripada hari ni orang yang mana suka dia berjaga malam. Yang ni apa? Kalau kita lepak mana? Nak melepak waktu bila? Selalunya melepak waktu bila? Waktu malam. Selalunya melepak waktu malam. Dan nak suka waktu tidur yang paling lazat. Waktu tidur yang paling lazat. Tuan-tuan cuba jawab. Agak-agak bila? Lepas apa? Lepas subuh. Paling terbaik. Waktu paling subuh, lepas subuh, waktu yang paling lazat untuk tidur. Apa dia ni? Syahwatu al-mukhalafah. Lawan hukum apa? Hukum alam. Iaitu dia malam untuk apa? Malam untuk apa? Untuk tidur. Dan siang untuk kerja. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata apa? Kalaulah, dia kata bila baca Al-Quran ni, kalaulah Allah Taala akas, nescaya manusia juga akan akas. Yang ni pun terbalik. Allah Taala kata apa? Waja'alna al-laila libasan, dan kami jadikan malam dia untuk tidur dan siang untuk apa? Siang untuk bekerja. Andai kata Allah tak terbalikkan, nescaya manusia juga akan terbalikkan. Mana? Masalan, Allah Taala sebut dalam Quran. Masalan, jikalau Allah Ta'ala berkata dalam Quran, waja'alna al-laila ma'ashan waja'alna an-nahara libasan, iaitu Allah Ta'ala, andai kata Allah Ta'ala firman, malam untuk bekerja, siang untuk apa? Untuk tidur. Nescaya apa? Tetap menjadi apa? Manusia akan terbalikkan balik, iaitu dia suka untuk berlepak, suka melepak waktu apa? Waktu siang. Dan waktu tidur yang paling lazat adalah waktu apa? Lepas maghrib, lepas isyak. Apa namanya ni? Syahwatul mukhalafah. Syahwatul mukhalafah, suka untuk berbantah dan melawan. Maka apakah perkara yang boleh tembus syahwat ni? Syahwat ni tuan-tuan, ialah satu perkara yang Allah Ta'ala letak dalam diri kita, yang suka kita melawan. Maka caranya bukan dibuang syahwat, tetapi dididik syahwat. Yang ni supaya syahwat itu tunduk dengan apa? Kehendak Allah dan kehendak baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab itu kita sebut nafsu. Kita ada nafsu al-ammarah, dan boleh naik sampai kepada nafsu al-mutmainnah. Betul tak? Macam mana nak naik di antara 7 martabat nafsu? Macam mana nak naik daripada nafsul ammarah naik sampai kepada nafsu yang tinggi-tinggi? Sampai kepada nafsu dia al-mutmainnah. Nafsu yang paling tenang, yang paling baik. Macam mana? Bil mujahadah, iaitu dengan qadaran melawan dan mendidik hawa nafsu. Maka macam mana nak junjung segala perintah Allah? Namanya bis sabri wal mujahadah, iaitu dengan sabar, wa mujahadatin nafsi, dan juga lawan hawa nafsu. Masalan, macam mana seorang itu nak boleh makan qadar ibadat. Ini makan qadar ibadat. Kan Nabi SAW, tuan-tuan pun baca kitab Penawar Bagi Hati. Dalam Penawar Bagi Hati itu ada satu bab mencela makan banyak. Salam muzah. Sebab tu saya sendiri kalau Penawar Bagi Hati saya tak berani baca. Bukan tak boleh urai, boleh. Faham tak? Sebab kalau kita baca di masjid, kita baca ni cat legong bum 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 bagi tuk bagi beliau. Ni makan banyak.
Tak boleh. Ma yamla'ul insanu syarran min wi'a asyarra min wi'a'i misli batnihi atau kama qala. Tak apa, memenuhi manusia satu bekasan yang lebih buruk, lebih teruk daripada apa? Perutnya. Oh, semangat ni. Mana apa? Tak ada benda yang manusia penuhkan satu bekas yang lebih teruk daripada dia memenuhi daripada perut dia, daripada makanan. Tidak. Mana kita baca hadis yang yang melarang makan banyak. Habis kuliah, orang jamu makan. Habis kuliah dia mau ni jamu makan. Lepas tu ustaz pula yang paling banyak makan. Faham tak? Macam mana benda ni nak ikut jangan makan banyak. Yang ni berhenti sebelum kenyang. Makan qadar ibadah. Macam mana nak buat tuan? Bil mujahadah, iaitu melawan hawa nafsu bis sabr dan sabar. Kalau ikutkan tuan nak habiskan je sepinggan. Faham tak? Allah, saya ingat ada hadis daripada Nabi SAW, iaitu perut itu 3 bahagi. Al-Ma'idah salah satu aqsam. Perut itu 3 bahagi, iaitu 1/3 untuk untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk angin, hawa. Ada satu hari Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih cerita, ada seorang gemuk. Orang gemuk, dia makan tak berhenti. Makan 1 pinggan tambah, pinggan kedua tambah, pinggan ketiga tambah. Kalau saya rasa orang tu mari masjid tuan-tuan, dia seorang je makan. Ni letak dokong ni, buah dokong habis. Dia tak kira dah sakit urat. Tak? Makan belakang. Makan. Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi tegur. Dia kata Pak Long, dia kata, Pak Long makan banyak ni. Terlalu makan banyak, tak boleh berhenti. Sedangkan Nabi SAW bersabda, qadaran untuk makan daripada perut 1/3. Tidak, 1/3. 1/3 lagi minuman, 1/3 lagi untuk hawa nafsu, untuk angin. Jadi kalau pak cik makan banyak ni, dia macam tu 3/3 semua makan. Katanya pak cik tu kata, wahai Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wahai Ibnu Qayyim, dia kata, sesungguhnya kullun a'rafu biqadri thuluthiyatih. Katanya pak cik tu, wahai Ibnu Qayyim, semua orang masing-masing tahu berapakah qadaran 1/3 masing-masing. Faham tak? Yang ni wahai Ibnu Qayyim, kullun, semua orang masing-masing, a'rafu, lebih mengetahui, biqadri thuluthiyatih, dengan qadaran 1/3 nya. Maksudnya 1/3 aku tak sama dengan 1/3 1/3 kamu. Ni jawapan ni orang panggil ikut kepala otak ni. Faham tak? Dia kata makan banyak ni, dah 1/3 kita tak sama dengan 1/3 orang lain. Faham tak? Jadi 1/3 kita masih lagi banyak. Faham tak? Itu makan tak berhenti lah. Jadi kuat makan. Yang ni kembali pada tajuk, macam mana seorang itu nak sampai kepada 2 benda ni, mujahadah. Contohnya tuan-tuan, bila kita sebut tentang sembahyang sebelum subuh. Ni bangun sebelum daripada subuh. Namanya tahajud. Saya pun mengaku tahajud susah. Orang kata kan duduk pondok kan tahajud, pondok tahajud kadang-kadang subuh pun berharimau. Faham tak? Sikit lagi nak gajah. Faham tak? Sikit lagi nak syuruk lah. Faham tak? Baru lewat lah ni. Faham tak? Tahajud syak. Tahajud adalah perkara yang paling berat untuk dilakukan oleh seseorang. Kerana Kerana padanya mujahadah. Mujahadah tu yakni mujahadah melawan hawa nafsu. Sebab tu kalau orang tanya, sembahyang malam, sembahyang yang malam yang paling afdal bila? Sebelum tidur ataupun selepas tidur? Selepas tidur. Pasal apa sebelah tidur? Kerana selepas tidur untuk bangun lebih susah daripada tak tidur terus. Kalau kita dah sembahyang hajat, nak buat sembahyang hajat, mana lagi afdal? Sebelum kita tidur ataupun selepas kita tidur? Selepas daripada kita tidur, yakni bangun tahajud. Kerana Kerana berat dan susah itu lebih lagi daripada sebelum daripada kita tidur. Sebab itu Nabi SAW bersabda pada Sayyidina Aisyah, ajruki ala qadri ta'abiki. Sesungguhnya ganjaran kamu atas qadaran kepenatan kamu. Sebanyak mana kamu penat, sebanyak manalah itu yang pahala yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kamu, InsyaAllah. Dan makna taqwa, taqwa tu menjunjung perintah Allah
dan meninggalkan larangan Allah, dan rahsia bagi keduanya adalah apa? As-sabr wa mujahadatun nafs, iaitu sabar dan juga apa? Melawan hawa nafsu. Macam sabarlah tuan-tuan dengan kuliah kan. Kita ada sabar kita ni dengan kuliah. Sama tak? Dia ada bila nak habis ni kata ni sabar sat. Tak? Mujahadatun nafs, lawan hawa nafsu. Kalau kena pukul 8 nasiblah. Faham tak? Baik. Kemudian kita baca pada bahagian yang pertama. Pada apa tuan? Bahagian yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bahagian pertama. Ni pada muka surat berapa? Muka surat 10 lah. Kalau yang Rumi muka surat 10. Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Adab ni apa? Ma yu'addu hasanan fi syara'. Adab dengan makna perkara yang dibilang elok. Bila orang tengok tu nampak molek. Apabila orang tengok nampak molek, maka namanya adab. Adab ada dua, adabun syar'i dan satu lagi adabun adi. Ada adab syarak dan ada adab yang berbentuk adab. Adab syarak apa dia? Iaitu apa yang disebut oleh Allah dan Rasul. Masalan, dilarang mengangkat suara di hadapan Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Allah Ta'ala larang daripada mengangkat suara di hadapan Nabi. Namanya apa ni? Adabun syar'i. Adab syar'i. Adab yang berbentuk syarak. Jadi siapa yang ajar? Allah dan Rasul. Dan ada lagi namanya adabun adi. Adab yang dibangsakan kepada apa? Kepada adat. Yang ni dia kembali kepada uruf, kepada adat. Contoh, lalu belakang. Ni tuan-tuan. Contoh lalu belakang. Orang tua melarang lalu belakang. Tidak. Kita duduk sini, orang lalu belakang. Yang ni kita duduk belakang, ni dekat dinding. Tidak. Kalau nak lalu belakang tu kena buat-buat. Kena minta izin tidak? Kena orang tua-tua dulu ajar kan. Kalau kita nak lalu belakang, kena minta izin. Ada tak orang tanya, mana dalil? Mana dalil dia? Dalil dah tak? Mana ada dalil? Faham tak? Yang adanya apa? Namanya adabun adi. Adab yang yang dikatakan adab bagi satu kelompok masyarakat. Kalau adab bagi sekelompok masyarakat, maka apa? Diguna pakai hanya pada kelompok tersebut. Faham tak? Jadi maksudnya kalau orang Arab mari rumah kita bertandang, dia lalu belakang kita, tak? Jangan marah. Kerana apa? Kerana dalam peradaban mereka tidak ada. Dah tak ada. Peradaban di mereka apa? Tidak ada. Tamam? Adab-adab melaksanakan ketaatan. Ketahui olehmu bahawa perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu, yakni wajib, dan ada yang sunat. Yang fardu itu ialah modal perniagaan, dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darajat kelebihan. Ni tuan-tuan, masalah ni penting. Iaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan taat dia ada dua jenis. Satu namanya fardu, dan satu namanya sunat. Fardu ni apa dia? Sunat ni apa dia? Fardu ni ialah ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikihi al-iqabu. Iaitu dia fardu, iaitu bila buat boleh pahala, bila tinggal boleh apa? Boleh dosa. Sunnat wa sunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqab imru'un in ahmala. Sunat bila buat boleh pahala, tinggal dia tidak dapat dosa. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan fardu umpama modal. Kalau kita berniaga, modal kita berniaga, itu namanya apa? Fardu. Dan sunat ialah dia ibarat daripada untung, dan tidak akan dapat untung melainkan apa dia? Dengan apa? Dengan modal. Tidak akan dapat apa dia? Dapat untung melainkan dengan apa? Dengan modal. Dan apabila seorang itu bila berniaga hanya balik modal, tidak ada apa? Manfaat, dan tidak ada apa? Mudarat. Kalau kita berniaga tak, kadang setengah orang berniaga, tak? Kadang-kadang dia sampai jadi satu target,
Tak untung pun tak apalah, asal balik modal ya. Tidak, dia berniaga-berniaga kan. Nampak nak rugi, dia buat promosi. Nampak nak rugi, dia buat promosi. Supaya apa dia kata? Tak apalah, asal balik modal ya. Tidak. Modal itu dia, katanya Imam Al-Ghazali, ibarat apa dia? Perumpamaan bagi dia, bagi benda yang fardu. Sebab tu tuan-tuan, yang ni kita nak pentingkan sikit, iaitu dia dahulukan yang wajib sebelum yang sunat. Sebab apa? Yang wajib tu modal kita. Dan takkan hasil, yang ni dia takkan dapat keuntungan melainkan apa dia? Melainkan atas qadaran modal yang kita keluarkan. Nak untung banyak, modal pun kena apa? Tubik banyak. Itu kaedah dalam berniaga. Faham tak? Kalau takut berkeluar modal, nak untung apa? Nak untung banyak, nak untung besar tak boleh. Ni tuan-tuan, masalah yang banyak berlaku. Itu orang banyak buat benda yang apa? Benda sunat dan tinggal benda yang fardu. Apakah misalnya? Misalan dia banyak. Contohnya, yang fardu bayar hutang. Yang sunat dia, yang sunat dia sedekah. Berapa ramai orang yang bersedekah namun hutang tak bayar? Banyak tak? Banyak. Yang fardu, yakni bayar hutang, tak cara mana? Tapi kalau sedekah mahu. Hada minal ghurur, daripada tipu daya syaitan. Mereka yang kata, bukan saya kata. Imam Al-Ghazali berkata. Karena itu dia kata para ulama, kata Imam Al-Akabir radhiyallahu ta'ala, kata para ulama sufi radhiyallahu ta'ala anhum, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fa huwa ma'zur, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fa huwa maghrur. Siapa yang mana disibukkan dengan buat benda fardu sampai lupa benda sunat. Pasal apa? Sibuk buat fardu. Sampai apa? Sampai tak sempat buat benda sunat. Fa huwa ma'zur. Maka apa? Dia ada uzur. Seolahnya bila di hadapan Allah Ta'ala, pasal apa tak buat benda sunat? Tak sempat ya Allah. Buat wajib sedu. Buat wajib belaka ni. Fa anta ma'zur. Engkau apa? Diberikan keuzuran. Ini kemaafan. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fa huwa maghrur. Siapa yang disibukkan dengan buat benda sunat sampai terlupa benda wajib, itu namanya apa? Maghrur, yakni ditipu setan. Telah ditipu apa? Dia tipu oleh syaitan. Mana misal? Iaitu kita sebut contohnya apa? Seseorang itu meninggalkan kefarduan solat. Kefarduan apa? Kefarduan solat. Makna kata, dulu dia masa muda-muda dulu dia tinggal sembahyang. Maka bila dia tinggal sembahyang, menyebabkan apa? Banyaklah yang perlu qada. Dia qada dah sembahyang? Tak. Dia mula dah start qada? Tak. Lepas tu dia buat apa? Dia sembahyang sunat bagi banyak. Jadi ke tak jadi? Jadi ke tak jadi? Makna kata apa? Contoh, dia sembahyang 5, alhamdulillah, sembahyang tunai 5 waktu cukup. Cuma zaman dulu dia dah tinggal 10 tahun tak sembahyang. Qada dah? Tak qada. Qada tu wajib. Lepas tu buat apa? Sembahyang tunai dan perbanyakkan solat sunat, tahajud, solat hajat, solat istikharah, banyak sembahyang. Fahuwa maghrur. Maka dia orang yang telah ditipu. Ni orang pun tanya, kata buat sembahyang sunat lah. Faham tak? Pertama sekali, jumhur ulama mengatakan sembahyang qada apabila ditinggalkan wajib diqada, sama ada sengaja ataupun lupa. Sengaja ataupun lupa, wajib qada. Apabila faham daripada situ, faham tak? Maka sembahyang yang mana-mana kita tinggalkan wajib diqada. Kalau dengan sengaja, kata para ulama, setiap masa kita lewatkan sembahyang yang wajib diqada dengan segera, yani kita tinggal dulu dengan sengaja, maka apa dia? Lah ni baru taubat. Setiap saat kita lewatkan sembahyang tersebut, setiap saat kita berada dalam dosa. Kerana apa? Kerana telah menghampakan satu kefarduan yang Allah Ta'ala wajibkan. Maka daripada satu kerugian apabila sembahyang qada kita tinggalkan, kemudian bersibuk dengan apa? Dengan benda sunat. Azaminul ghurur. Contoh dia ada apa? Puasa ganti. Tak ganti lagi puasa. Faham tak? Lepas tu dia buat apa? Dia puasa sunat. Rugi tak? Rugi. Sebab kalau kita pandang balik,
orang buat benda sunat nak apa? Ha? Buat benda sunat nak apa? Nak apa? Nak ke pahala. Alhamdulillah. Buat benda sunat nak apa? Nak pahala. Tayyib, tamam. Baik, soalan dia, al-fardu afdalu minan nafli am la? Adakah fardu ataupun sunat mana lagi besar pahala? Fardu dengan benda sunat mana lagi besar pahala? Alhamdulillah, fardu. Maka terjawab segala soalan. Soalan dia apa? Soalan dia kata apa dia? Nak buat benda sunat boleh tak? Dia ada benda fardu, masih lagi apa? Tanggungan dia ada lagi apa? Qada. Dia kata boleh tak nak buat sembahyang apa? Nak buat sembahyang sunat. Dia kata jangan jawab hukum lagi. Cuba fikir dulu. Nak sunat nak apa? Nak pahala, Syekh. Maka apa dia? Mana lagi besar pahala? Hak wajib ataupun apa? Hak sunat. Wajib ke sunat? Wajib. Cumanya para ulama bahas. Ni saya tambahlah. Iaitu para ulama berbahas. Jikalau seseorang itu ada beberapa solat yang belum diqada. Ada tanggungan dia, ada solat yang belum diqada. Tamam? Kemudiannya apa? Bolehkah dia sembahyang sunat? Itu soalan fiqh. Kalau nak pandang daripada sudut logik, sepatutnya apa? Sibuk dengan qada. Kerana apa? Nak pahala. Tapi kalau tanya hukum fiqh, boleh tak apabila seorang itu ada sembahyang qada yang belum diqada, kemudian dia nak sembahyang sunat? Dalam masalah ni ramai orang tanya, jawapannya ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Dalam mazhab kita ada dua pandangan. Yang pertama, mu'tamad mengatakan haram. Tak boleh. Apa dia? Apabila seorang itu masih lagi ada qada sembahyang 10 tahun, 20 tahun, maka tidak boleh apa? Sembahyang dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa kata? Dia kata buat benda apa? Takkan buat benda baik pun tak boleh. Tak, bukan dekat sembahyang sunat. Para ulama yang pendapat yang kuat mengatakan bila seorang itu ada qada, maka jangan bersibuk melainkan dengan qada. Faham tak? Masalahnya apa? Baca Quran tak? Bayang dulu. Faham tak? Lepas tu boleh kerja ke tak? Boleh kerja apa? Qadaran kerja untuk cari nafkah. Kalau gitu kan, faham tak? Start daripada tu. Faham tak? Cukup makan, cukup minum, masa cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup kerja. Selain daripada tu, qada. Faham tak? Berat lah. Dia susah. Pandangan yang kedua, itu pandangan yang difatwakan untuk orang awam. Yang difatwakan hatta oleh Imam Al-Haddad, Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, iaitu boleh seseorang itu sembahyang sunat dengan syarat tidak mengabaikan solat qada. Mana apa? Boleh tak dia nak sembahyang sunat? Boleh. Dengan syarat apa? Dia tidak mengabaikan solat qada. Dengan ini apa? Bolehlah dia nak baca Quran sambil-sambil, dia nak pergi mengaji sambil-sambil, macam-macam. Faham tak? Sambil-sambil. Kerana apa? Kerana dengan syarat jangan mengabaikan daripada qada. Sebab tu kalau orang tanya kita masalah sembahyang qada ni, selalu kita cakap kalau boleh dia sembahyang qada, kita kata yang kita syorkan selepas daripada sembahyang fardu ataupun sebelum. Mana kalau kita sehari tu sembahyang tu yang wajib tu 10 sembahyang, 5 tunai, 5 lagi apa? Qada. Faham tak? Maksudnya sehari cukuplah kita ganti satu hari. Jadi kalau dia tinggal 20 tahun, maksudnya dia perlu apa? Perlu berapa tahun? 20 tahun. Faham tak? Maka kalau dia tinggal sembahyang 20 tahun, maka dia perlu apa? 20 tahun untuk hidup. Untuk apa? Untuk habiskan qada dia. Yang penting apa? Istiqamah. Yang payahnya apa? Istiqamah. InsyaAllah tak? Ini beliau kata para ulama, man syaghalahu an-nafl 'anil fard fa huwa maghrur. Siapa yang bersibuk dengan benda sunat sehingga menyebabkan meninggalkan benda wajib, fa huwa maghrur, maka dia ditipu oleh syaitan. Kerana setan ni tuan-tuan, dia akan nipu kita dengan dia suruh kita buat benda yang apa? Kurang afdal berbanding apa? Buat yang paling afdal. InsyaAllah tuan. Kemudian sikit lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jelas tuan pasal solat qada. Ada soalan solat qada? Ada tanya, sila. Jangan cikgu. Okey. Dia macam ni. Bila kita sembahyang fardu, lepas sembahyang fardu kita nak sembahyang sunat dulu.
Kalau sembahyang sunat dulu, kemudian baru sembahyang qada. Begitu. Jawapannya boleh ke tak? Mengikut yang saya sebut tadi, mengikut sebahagian ulama, boleh sembahyang sunat selagi mana tidak mengabaikan solat qada. Boleh. Mana ada di situ ada rukhsah. Jadi boleh tak lepas sembahyang fardu nak sembahyang sunat? Boleh. Tak. Sembahyang fardu, kemudian sembahyang sunat, lepas tu baru sembahyang qada. Boleh tak? Boleh. Ada pun sembahyang fardu, kemudian sembahyang qada, kemudian sembahyang sunat. Boleh belaka. InsyaAllah, dan itu yang difatwakan untuk orang awam. Boleh insyaAllah. Bolehlah buat, tak ada masalah. Waktu sembahyang qada iaitu 24 jam. Bila-bila boleh, hatta lepas asar boleh, lepas subuh boleh. Tak kira waktu apa. Sebab apa? Sebab apa sembahyang qada tidak khusus dengan mana-mana waktu. Yang ni kalau kita nak qada subuh, faham tak? Tak mesti dalam waktu subuh. Boleh waktu zuhur, boleh waktu asar, kerana waktu dia telah tamat. Subuh semalam, habis waktu semalam, maksudnya bila masuk subuh hari ni, tu tak ada kait mengait dengan apa? Subuhnya semalam. Subuhnya hari ni tak ada kait. Faham tak? Maka dia jadi apa? Masanya apa? 24 jam. Bila-bila apa? Anytime boleh buat. Kadang-kadang kita pergi mengajar masjid, kita ditekan ni lah semayang. Semayang apa? Semayang qada. Ni penting. Sekurang-kurangnya kita lepas. Dan saya cakap pada jemaah, kadang-kadang jemaah ni tinggal solat lama. Bukan 20 tahun, 50 tahun. 50 tahun. Dan saya cakap kepada macam ni. Ada yang cakap, ustaz, ada pandangan lah. Dia kata, oh pandai dah. Ada pandangan setengah ulama, kita tak payah qada. Pandai kau nama ni. Tahulah. Ada. Masa saya mengajar tu memang ada. Pakcik-pakcik mari tanya, ustaz, kan ada pandangan yang tak payah qada. Oh insya-Allah. Pakcik ni memang hebat dah. Faham tak? Dia boleh ingat tu pandangan ulama. Pertama, pandangan sebahagian ulama yang mengatakan tidak perlu qada. Yang ni solat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak perlu qada. Lepas tu hanya apa? Hanya perlu sembahyang sunat banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan apa? Dosa solat qada. Ini pandangan minoriti. Minoriti bah sedikit. Di antara yang berpandangan ni adalah Imam Ibn Hazm rahmatullahi alaih. Dan juga Ibnu binti Syafi'i, cucu bagi Imam Syafi'i. Ibnu binti Syafi'i. Dan di antaranya pada jumlah min ba'di at-tabi'in, dan sebahagian daripada kalangan tabi'in. Namun pandangan ini beliau kata Al-Imam Al-Akbar Nawawi rahmatullahi alaih, Syarafuddin Yahya Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi mentahdzir daripada menggunakan pandangan ini dalam dua kitab, iaitu Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab dan Syarh Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi membantah sekerah-kerahnya apa? Pandangan yang mengatakan tidak perlu qada solat apabila solat itu ditinggal dengan sengaja. Kerana apa? Kerana ada hadis, iaitu beliau, man nama an salah aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang tidur, bila tidur tak sembahyang kerana tidur, ataupun lupa daripada apa? Lupa daripada sembahyang, duk bekerja lupa sembahyang, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia qada apabila dia ingat. Bila dia bangun tidur dia qada, bila dia ingat dia qada. Pasal apa disuruh qada? Supaya ada muttahawun bis salah, supaya tidak ada istilah apa bermain-main dengan sembahyang. Elak dia di situ. Sebab apa? Supaya tidak bermain-main dengan sembahyang. Allah terlupa, lepas tu tak payah sembahyang, tertidurlah, tak payah sembahyang. Faham tak? Supaya apa? Disyariatkan qada, supaya seorang itu tidak bermudah-mudah. Walaupun dia lupa, ya Allah Ta'ala yang bagi lupa, tapi Allah Ta'ala tak bagi kita bermudah-mudah dengan sembahyang. Bila lupa, terus ambil wuduk sembahyang. Mana yang lebih berat dalam nisbah bermudah-mudah? Adakah tinggal dengan sengaja, ataupun ketiduran, ataupun lupa? Tu jawab. Mana yang dikira lebih bermudah-mudah? Tinggal dengan sengaja. Ini lebih berat daripada apa? Al-aula, lebih berat daripada tidur dan juga apa? Dan juga tidur dan juga lupa. Sebab itu para ulama kata, apabila Nabi SAW menyuruh kita qada bila lupa dan juga apa? Dan juga tidur, maka lebih aula Nabi suruh qada ketika apa? Ketika sengaja tinggalkan. Jawab itu. Ada yang pakcik kata, tak apalah, faham tak? Kita barangkali ada yang banyak kan qada kan 40-50 tahun. Jadi dia kata dia dah malas qada, jadi dia kata tak apalah pakai ni. Minoriti ulama. Dia kata apa? Ala kulli hal, kalau kita nak ikut daripada dia, walaisa apa
Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu warḍah mengatakan bahawa walaysa dinullahi bil hiyali fantabih ya raqidal muqali. Agama Allah taala bukan dengan hilah. Faham tak? Ni agama taala apa dia? Kita macam mana nak buat ni ya? Tak boleh haram ni. Tapi cari ustaz yang bagi kata boleh. Faham tak? Benar tak boleh. Kita pergi cari bahawa ulama atau ustaz bagi boleh juga. Faham tak? Pulah sampai boleh. Walaysa dinullahi bil hiyali. Agama Allah taala bukan bahawa min hilah-hilah. Faham tak? Kalau kita dalam urusan dunia boleh buat hilah-hilah. Faham tak? Gaji tak cukup. Nak buat loan kereta. Faham tak? Minta kat bos bahawa bagi tambah sikit gaji aku. Faham tak? Tambah gaji bahawa pada rupa je, pada zahir. Faham tak? Nanti duit tu aku bagi balik. Faham tak? Bagi bahawa lepas je dalam slip gaji supaya bahawa nak angkat kereta. Faham tak? Itu tak apalah urusan dunia. Ada pun hak urusan Allah Ta'ala. Walaysa dinullahi bil hiyali fantabih ya raqidal muqali. Faham tuan-tuan? Kemudiannya kita sebut kalau tinggal sampai 40 tahun 50 tahun, kita selalu cakap qada lah dulu. Maksud dia mulakan qada. Mulakan apa? Dengan qada. Contoh kalau dia kata kalau dia buat skill atau kaedah yang saya sebut tadi, iaitu dia satu hari 10 waktu sembahyang, 10 sembahyang. 5 tunai, 5 apa? Qada. Kalau dia ada 20 tahun, maksud dia perlukan 20 tahun untuk hidup. Untuk habiskan apa? Habiskan qada. Maka dia kata, ustaz sempat ke? Takut mati dulu ke? Dia kata apa? Cikgu dia kata, takut mati dulu ke dah. Tak ada apa? Mati-mati apa? Tak ada apa? Tak ada habiskan qada. Kita kata, kita jumpa Allah Ta'ala dengan apa? Dengan sebahagian kefarduan telah kita selesaikan. Lebih aula, lebih baik daripada apa? Jumpa Allah Ta'ala dengan tidak ada apa? Sebarang kefarduan yang kita lakukan. Jumpa Allah Ta'ala dengan apa? Sebahagian fardu tu kira dah selesai. Sebahagian lagi tak selesai. Maka seolah-olah ada hujah, ya Allah, kalau kau panjangkan lagi umur aku, aku boleh habiskan apa? Qadaran yang ini. Faham tak? Ni kalau apa? Memang tak buat langsung dah. Apa jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nak jawab apa? Ni masalah ni kita agak keras, bukan keras, kita ajak jemaah supaya apa? Melazimi sembahyang. Itu melazimi sembahyang, hatta sembahyang apa? Sembahyang qada. Sebab dia hutang dengan Allah Ta'ala ni, kita kena ingat, dia tak sama dengan hutang manusia. Ni kita tak cukup sembahyang ni, namanya hutang dengan Allah. Dia tak sama dengan hutang dengan makhluk. Hutang dengan makhluk memang susah. Tapi hutang dengan Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Faham tak? Bila Allah Ta'ala lihat kita ada apa sembahyang sebahagian dah qada, sebahagian lagi tak, maka barangkali Allah Ta'ala boleh halalkan yang sebahagian lagi. Boleh jadi, bukan semestinya. Tak boleh jadi. Manusia kalau hutang 50 sen ni kat dunia ni tak bayar, kat akhirat tuntut nak pahala. 50 sen. 50 sen pun nak agak pahala. Walaupun orang tu tempat dalam syurga dah. Pasal apa? Nak boleh naik lagi darajat dalam syurga. Kemudian katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup benar? Cukup dah. Ni kemudian hadis ni panjang. Insya-Allah pada minggu yang satu lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Ada soalan tak? Ini penting ni soalan bab qada ni, bab yang bagi saya sangat penting lah. Dan silakan. Maksudnya pada waktu yang diharamkan. Yang ni kita nak sembahyang qada lepas subuh dan lepas asar. Adakah boleh? Jawapannya boleh. Kerana waktu yang dikata waktu yang diharamkan sembahyang. Waktu yang diharamkan sembahyang ialah waktu yang diharamkan sembahyang, muraknya, kehendaknya ialah untuk sembahyang sunat. Orang kata tak boleh sembahyang lepas asar, yang ni sembahyang sunat. Tak boleh sembahyang lepas subuh, sembahyang sunat. Tak boleh sembahyang lepas asar, sembahyang apa? Sembahyang sunat. Maksudnya apa? Sembahyang wajib boleh tak? Jawapannya boleh. Kerana apa? Kerana waktu dia telah masuk dan telah habis. Sembahyang qada ni waktu dah masuk, dah habis dah. Tak? Jadi apa? Perlu ganti saja. Ganti bila-bila pun boleh. InsyaAllah. Yang tu yang difatwakan orang untuk orang awam, iaitu dia boleh pada mana-mana waktu dan keadaan. Tak ada masalah. Cuma ada satu lagi, iaitu bila orang mati. Bila mati tak? Contohnya ada waris-waris kita mati. Bila waris kita mati, dia ada semayang tak mayang? Maksud dia, kita tahulah, kenal lah dia ni, Pak Long kita ni.
Ni Pak Long ni memang mayang pun tak. Faham tak? Pak Long ni mayang pun tak. Dia mati dan dia tinggalkan sembahyang. Jadi ada tak kaifiat untuk nak lunaskan sembahyang dia? Ada tak? Ini ada pandangan jadid, tetapi pandangan tu dikira lemah. Ni boleh diamalkan tetapi tidaklah kuat. Ada pandangan dhaif. Itu mengatakan seperti mana puasa yang tidak dibayar. Yang ni masa hidup dia tinggal puasa, dia tak sempat qada. Bila dia mati kena bayar apa? Fidyah. Maka seperti mana boleh dipidyah untuk puasa, boleh juga dipidyah untuk apa? Sembahyang. Ini ikhtiar sebahagian ulama. Hatta diamalkan oleh sebahagian para ulama mazhab Syafi'i, di antaranya al-Imam As-Subki rahmatullahi alaih. Itu diamalkan. Sebahagian kaum kerabat dia, ni kaum kerabat ulama pun tak sembahyang. Berat, faham tak? Ulama ni kaum kerabat tak sembahyang. Kaum kerabat tak sembahyang, bila mati maka buat Imam As-Subki bayar fidyah apa? Fidyah sembahyang. Yang ni satu sembahyang sama satu cukup. Boleh tak? Jawapannya boleh mengikut sebahagian ulama. Tapi yang tak ada khilafnya fidyah puasa. Fidyah sembahyang dia kias dengan fidyah puasa. Bolehlah nak ramai kadang-kadang untuk apa? Untuk nenek kita. Lepas tu ada satu lagi kaifiat yang orang tua-tua dulu buat, iaitu bayar seumur hidup. Darab semua. Daripada dia bayangkan dia umur 15 tahun, mati umur 70, darab berapa keseluruhan umur, darab semua sembahyang. Yang ni bayangkan bahawa dia tak pernah sembahyang langsung. Ada tariqatul Hanafiyah ridwanullah taala alaihim. Ni jalanan para ulama Hanafiyah. Dia darab sembahyang, dia kata apa, bila buat ni cara apa, seolah-olah dah beli diri daripada segala kefarduan, dah lunaskan hutang. Dan diamalkan oleh ulama Jawi kita, iaitu dalam mazhab Hanafi, iaitu Ibnu Abidin. Kemudian dia seorang ulama Melayu, terjemah kitab Risalah Ibnu Abidin dalam masalah fidyah sembahyang, darab semua seumur hidup, iaitu namanya Syekh Muhammad bin Atari Al-Bughuri, orang ulama Bogor. Kemudian diamalkan hatta dalam pondok-pondok dan dia yang ada tolak berah. Tolak. Bisa tengok tak? Betul tak? Tak. Kalau mai buat ni kata apa? Bidah. Tu jelah jawapan dia. Mana? Sedangkan memang ada tolak tu. Kerana dikira bahawa seolah tidak pernah sembahyang. Dan kemudiannya kalau sembahyang juga, fidyah untuk apa? Sedekah. Sedekah daripada apa? Daripada mayat. Dia bisa tengok tak cara tu? Siapa yang biasa buat ni dia akan tahu. Dia cara dia kira tu. Cara dia kira tu kira bahasa umur hidup. Ni boleh juga nak buat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau betul-betul nak buat, mai saya nak tolong buat. Nak bagi pitih jalan. Nak main nak tolak. Dah promote pula ni. Kalau tanya lain sikit. Ya sila. Maya sunat Jumaat. Iya. Qabliyatul Jumaah. Dia para ulama kita Ada kopiah Jumaat. ada. Iaitu kalau orang tanya ada tak qabliyatul Jumaah? Naam, ada qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat seperti mana ada baginya qabliyah Zuhur. Memang ada khilaf di antara masalah qabliyah Jumaat, dan sebahagian memang ada yang keras. Tapi kita sebut pandangan di dalam mazhab kita, iaitu bahawasanya bagi Jumaat ada qabliyahnya, seumpama bagi Zuhur ada qabliyahnya. Maka niat sahaja aku sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Itu saja. Nak gabung tahiyat. Oh, okey. Baik. Ni faham. Pertama tu saya nak beritahu, bila kita masuk masjid sebelum daripada azan, maka sembahyang sunat tahiyatul masjid saja. Tak? Tunggu azan, pakat-pakat bangun belakang, sembahyang qabliyah. Tapi kalau orang yang masuk lewat, dia masuk lepas azan, betul tak? Jadi dia sembahyang apa? Dia niat dua sekaligus. Dia niat apa? Dua sekaligus. Dia niat apa? Saja aku sembahyang qabliyatul Jumaah dan tahiyatul masjid. Faham tak? Mana satu sembahyang dia boleh gabung dua. Ni boleh tak? Boleh. Kerana sembahyang tahiyatul masjid dia panggil sembahyang mundarijah, yang boleh masuk dengan sembahyang yang lain. Kemudian yang soalan bino kita, bila Tok Khatib naik atas mimbar ataupun azan, Allahumma salli alaihi, iaitu apabila khatib baca khutbah. Kita ambil khatib baca khutbah tu. Bila khatib baca khutbah,
Ketika tu kita masuk. Betul tak? Kita masuk tu nak sembahyang sunat ke tak? Salah. Itu khatib taqullah. Kita masuk. Nak sembahyang sunat ke tak? Sembahyang sunat ke tak? Jawapannya apa? Sunat sembahyang. Tu. Dan makruh duduk terus. Nak masuk-masuk ada setengah kan? Mari lewat tak? Mari naik ke atas, duduk lalu. Makruh. Kerana makruh meninggalkan tahiyatul masjid. Makruh. Kita masuk masjid duduk terus, makruh. Mana tu kadang-kadang saya lewat kan, saya tak mau duduk. Ada mau duduk kata. Qomat dulu baru apa? Baru sembahyang. Dari sembahyang tu baru terlunas baru tahiyatul masjid. Tetapi kalau mari lewat ngoh ni doa masa doa sultan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Kita masuk. Kalau kita sembahyang takut tak sempat habis, orang pakat bangun. Tak? Kita mari lewat sungguh. Jangan duduk. Makruh duduk. Lepas tu buat apa? Cokoh. Bayangkan apa denda. Denda apa? Denda mari lewat. Itu. Tunggu sampai apa? Sampai orang bangun, kita sembahyang. Maka dengan sembahyang tu, sembahyang fardu, terlaksana tahiyatul masjid. Kerana murad tahiyatul masjid memuliakan masjid tersebut dengan melakukan solat sebelum duduk. Soalan yang banyak ditanya apabila sedang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak? Masa azan. Kita masuk lewat, time azan baru masuk. Sama ada azan pertama atau azan kedua. Tak? Apakah yang terbaik? Bermaksud, kita nak sembahyang selalu pun boleh. Ataupun nak tunggu dulu pun boleh. Dua-dua boleh. Tak? Mana orang duk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masuk, kita nak sembahyang dulu pun boleh. Nak tunggu azan bagi habis pun boleh. Sebab tak ada larangan. Tak? Cuma soalan dia, yang terbaik tu apa dia? Yang terbaik, yang ni afdal, yang ni banyak pahala. Jawapannya mengikut pada nas-nas para fuqaha. Nas bin Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih. Saya ingat saya dalam kitab namanya Al-I'ab. Kemudian dinukilkan dalam sebahagian kitab-kitab. Nas bin Hajar dalam Al-I'ab mengatakan bahawasanya afdal terus sembahyang. Tak perlu tunggu azan habis. Iaitu nas dalam Ibn Hajar dalam Al-I'ab dan dinukilkan oleh Syekh Ali Shubra Malisi rahmatullahi alaih dalam Hasyiatun Nihayah. Yang saya Syekh Ali Shubra Malisi dalam Hasyiatun Nihayah mengatakan nukil juga. Apa dia? Apabila masuk seseorang dalam masjid, masuk dalam masjid, orang azan, teruskan sembahyang apa? Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Faham? Kemudiannya apa? Tak. Allahumma salli alaihi di dalam masalah ni dia ada dua pandangan. Masalah ni dua pandangan. Pandangan yang mu'tamad, pandangan yang mu'tamad itu Nas Ibn Hajar dalam Al-I'ab dan juga sebahagian hasyiah saya ingat Syarwani ataupun Ali Shubra Malisi, iaitu sunat tunggu azan. Afwan, sunat silap. Sunat tunggu azan, afdal tunggu azan. Kemudian lepas tu terus sembahyang. Adapun yang diamalkan hari ni, iaitu diamalkan oleh hari ni, iaitu dia orang suruh apa? Sembahyang dulu. Sembahyang dulu, lepas tu dia baru dia jawab azan. Maka ini yang disebut oleh Syekh Dawud Al-Fatani rahmatullahi alaih dalam Bughatul Tullab. Maksudnya apa? Nak buat mana-mana boleh. Sembahyang dulu boleh, ataupun jawab azan dulu boleh. Kalau jawab sembahyang dulu, tak? Maka jawab azan kemudian. Macam mana? Bila kita habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Bilal mana? Hayya 'alas salah. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Rasulullah, syahadu anna Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah azim. Maksudnya apa? Jawab azan ni adakah bila mana Tok Bilal berpindah kepada kalimat yang kedua, tak boleh dah jawab kalimat yang pertama? Ada soalan. Adakah bila Tok Bilal pindah pada asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh dah jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kita duk main telefon, time orang duk baca apa? Duk azan. Hayya 'alas salah baru perasan. Adakah boleh tak kita nak jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar? Masih lagi boleh. Selagi mana tidak panjang. Ni sampai lepas sejam orang azan baru nak jawab. Yang penting apa? Qadaran masa yang sekejap. Boleh. Maka sembahyang sunat terlebih dahulu. Bila sembahyang sunat terlebih dahulu, lepas tu baru jawab azan. Boleh. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Ataupun apa? Jawab azan terlebih dahulu. Jawab azan, kemudian apa? Baru sembahyang. Dalam masalah ni, dua-dua boleh buat. Yang afdalnya mana? Yang afdalnya ialah kalau ikut Ibn Hajar rahmatullahi alaih, jawab azan dulu, kemudiannya apa dia? Sembahyang.
azan yang kedua, faham? Sama saja. Sama saja antara azan pertama dan azan kedua. Betul cakap azan pertama, azan kedua. Ada orang cakap hanya azan pertama, tak. Yani masalah aulawiyat, mana lagi afdal? Fi khilaf. Ibn Hajar dalam I'ab, kalau saya tak tukarlah di antara dua ni, iaitu beliau Ibn Hajar dalam I'ab, ingat dah. Saya ingat. Ibn Hajar dalam I'ab, iaitu beliau bahawasanya afdal jawab azan dulu kemudian kemudian sembahyang. Syekh Daud Al-Fatani rahmatullah dalam buku Tullah kata beliau sembahyang dulu baru jawab azan. Kalau saya tak tukarlah, iaitu pun nama ni. Tapi memang ada dua pandangan. Memang ada dua pandangan. Kemudian ada jawapan juga ditulis oleh Ustaz Abu Samah, orang Terengganu, seorang ustaz yang alim lah. Dia juga jawab masalah ni. Maksudnya benda ni saya tahu ada video tu yang dia cakap tu jahil, dia kata. Dia kira dia marah orang apa? Orang tunggu dah. Dia kata jahil, tak mengaji ke dah. Dia berat sangat tu, faham tak? Agak-agak nak cakap pun, faham tak? Dia ada memang ada video tu kan. Dia kata jahil, tak mengaji, faham tak? Dia kata sembahyang sunat tahiyatul masjid apa? Wajib ghairu mutlaq ke apa? Apa tu cakap? Sembahyang sunat tahiyatul masjid sunat lah. Mana ada wajib pula? Tak macam pelik-pelik istilah. Maksudnya apa? Dua-dua pun boleh. Cuma afdalnya mana? Fi khilaf. Kalau yang diamalkan, kalau contohnya saya sendirilah, kalau main lewat orang azan, saya tunggulah. Saya tunggu dulu jawab azan. Lepas jawab azan sembahyang. Sebab apa? Sebab sunat tahiyatul masjid ni bila kita buat lepas daripada khatib naik mimbar naik khatib, tak dilakukan dengan cara apa? Ringkas. Bila khatib dah buat taqullah, kalau kita masuk main tahiyatul masjid, tak boleh kita panjangkan tahiyatul masjid. Mana buat apa? Yang ringkas. Bila buat ringkas, adakah meluputkan kita daripada dengar khutbah? Tak. Jawapan dia sebab apa? Sebab kita kena buat ringkas. Faham tak? Mungkin tak sempat buat dengar 2-3 patah perkataan. Itu saja. InsyaAllah. Azza wal jawab. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Ya, sudah. Masa doa antara dua kubur, angkat tangan tu tak angkat tangan, buat macam angkat tangan. Dia nak angkat tangan. Orang baca dia doa. Doa ketika khutbah. Doa ketika khutbah tak? Doa ketika khutbah dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, iaitu Allahumma salli alaihi, iaitu dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahawasanya mengangkat tangan ketika doa khutbah bagi khatib makruh. Khatib nak angkat tangan, ada makruh, hukumnya adalah makruh. Adapun bagi makmum, ada yang mengatakan sunat dan ada yang mengatakan harus. Dua-dua betul. Fi khilaf. Yang disebut ni masalah yang sebut ni juga adalah Dr. Wahbah Zuhaili rahmatullahi alaih dalam sebahagian kitabnya. Saya rasa Dr. Wahbah Zuhaili dia juga menyebut. InsyaAllah dah. Sila. Ya, soalan ini. Sila. Pintu syurga. Betul. Dalam sebagai hadis menyebutkan futihat lahu ayyu babin minal abwabis thamaniyah. Sebagai hadis ada bila buat amalan ni maka dibuka pintu syurga daripada mana-mana pintu syurga yang dia nak. Iaitu pintu syurga tu sebanyak 8 pintu syurga. Dan lain-lainnya apa? Ada nama apa? Lain-lain bab. Yang saya ingatnya adalah ada hadis yang menyebutkan apa dia? Namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan itu apa? Untuk orang yang mulazamah dengan puasa. Orang yang mulazamah dengan puasa ada satu pintu syurga khas dengan dia. Namanya Babur Rayyan. Pintu Rayyan. No? Kalau ada anak, buat nama apa? Rayyan. InsyaAllah kuat puasa. Kuat bang kali lah. Faham tak? Tengok puasa wajib pun tak. Faham tak? Kalau pintu puasa, pintu syurga dalam sebagai hadis 8. Salah satunya nama dia Babur Rayyan. Ada banyak lagi 5 pintu. Kerana orang yang banyak ibadat puasa lain pintunya, yang banyak sembahyang lain pintunya. Kalau dalam hadis sebut mana-mana isteri yang taat kepada suami, yang tak menyakiti hati suami, maka boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak. Nak masuk Babur Rayyan boleh, babu ni boleh, semua boleh. Mana-mana isteri yang taat kepada suaminya, dalam hadis sebut boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak. Dia boleh pilih. Ini kelebihan. Dalam hadis sebut. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah. Tak ada urut lah. Pakailah ni buat tuan-tuan. Mujahadatun nafs lawa hawa nafsu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin.